Assalamualaikum, salam Sarawakku sayang. Bersama saya Ale Tenor di Berita TVS. Ini tajuk-tajuk utama hari ini. Telaga air potensi ekopelancongan Sarawak. Terus perkasa belia. COVID-19 kluster JT tamat. Kerajaan Sarawak akan terus menambah baik dan mentransformasikan telaga air dengan fasiliti ekopelancongan yang lebih lengkap. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zohri Tun Abang Haji Openg berkata, kawasan telaga air telah dibangunkan lebih 20 tahun lalu berteraskan konsep Rural Go Center RGC. Selama tempoh itu, kini telaga air berjaya mengukuhkan identiti sebagai salah satu pemangkin industri ekopelancongan di Bumi Kenyalang. Melihat potensi daripada muara sungai Telaga Air ini hingga ke hujung ke kampung Ao, dan saya lihat bahawa potensinya begitu baik untuk menarik spot fishing dan juga dapat menarik para pelancong untuk melihat kawasan Ramsar wetland yang bagi tarikan kepada kawasan ini. Dan kawasan ini pula boleh supplement atau complement Pantai Damai. Kerana umpamanya kita boleh meneruskan cruising kita daripada Telaga Air terus ke Pantai Damai. Dalam perkembangan sama, kata Abang Johari, kawasan Telaga Air, Pantai Damai dan Lundu miliki persamaan dari segi potensi penganjuran sukan memancing yang mampu tarik kehadiran pengunjung. 3 lokasi ini merupakan destinasi rangkaian yang akan dihubungkan menerusi Jambatan Rambungan apabila ia siap sepenuhnya kelak. Dan kita rasa bahawa 3 spot untuk Bandaraya Kuching ini yang harus kita bangun, iaitu satunya Telaga Air, 2 Pantai Damai, 3-nya Lunduk Sematan. Jadi 3 ini adalah rangkaian dan kita rasa boleh menarik para pelancong kerana keindahannya lebih baik di sini. Of course you don't have the beach, but you got beach in Sematan. And then Teluk Melanau. And this one is not far because once you have the Rambungan Bridge from Telaga Air, you use Rambungan Bridge, 40 minutes you reach that side. Bagaimanapun, kata Abang Johari, pembangunan fasiliti dan kemudahan asas baru di Telaga Air masih dalam peringkat perancangan. Beliau berkata demikian ketika menghadiri program taklimat pembangunan Telaga Air oleh Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA pada Ahad. Bagi Menteri Muda Bekalan Air yang juga Adun Pantai Damai, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, penambahbaikan prasarana Telaga Air bakal lonjak aktiviti ekonomi di kawasan berkenaan. Ia termasuk pembangunan fasiliti lengkap yang berskala besar. Beberapa cadangan telah pun dikemukakan oleh pihak JKK Kampung untuk dibangunkan oleh pihak kerajaan. Antaranya ialah untuk membesarkan Esplanade Telaga Air ini. Yang keduanya untuk menambahkan bilangan gerai-gerai penjajah dan juga gerai makanan laut. Di samping itu juga untuk meningkatkan prasarana lain seperti jambatan, titi dan sebagainya. Pada masa yang sama juga dicadangkan untuk dibangunkan sebuah marina di berhampiran dengan kawasan ini supaya ianya terus menjadi tarikan kepada pelancong dan pelawat. Ujar Rahman lagi langkah proaktif yang dilakukan oleh Ketua Menteri ini mampu membantu meningkatkan tahap sosial ekonomi masyarakat setempat dan aktiviti pelancongan negeri. Susulan rancangan tambah baik infrastruktur Telaga Air, ia bakal beri nafas baru kepada para peniaga khususnya yang menjadi nadi penggerak ekonomi di kawasan tersebut. Kami rasa banyak-banyak naiknya lah, macam suka lah. Sebab
Si ada takut dengan mun ada hujan ke angin sebab di tepi air macam tu biasa angin kuat nak. Jadi bila ada kemudahan nak dikata oleh CM kita, alhamdulillah lah. Mudah-mudahan juga benda nak macamnya apa namanya macam untuk kesenangan kami orang berniaga situ lah semua. Dalam pada itu, pengusaha bot juga terima tempias pembangunan telaga air susulan pengenalan sukan memancing di kawasan itu. Baguslah cadangan CM yang mendapat dibangunkanlah telaga air itu. Jadi sambilnya membangunkan telaga air, bot raya itu upgrade lah artinya. Orang kita pun upgrade. Jadi pekerjaan untuk anak muda tu makin luas. Sungguh pun waktu tu dia kecil-kecil pun dia mau bekerja juga, walaupun yang ambil 2-3 ringgit. Dia suka. Demikianlah tadi impian Datuk Petinggi Abang Johari Tun Abang Haji Openg yang ingin melihat kawasan telaga air ini mampu menjadi destinasi untuk pengunjung mengunjungi kawasan ini. Di samping itu, beliau turut ingin mewujudkan serta meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah ini. Laporan Lukman Muhammad bersama Fikri Razak untuk TVS. Tidak mahu ketinggalan adaptasi teknologi digital dalam penyampaian perkhidmatan, Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS lancar aplikasi Hikmat Islam Sarawak Kiswa. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zori Tun Abang Haji Openg berkata, langkah yang diambil agensi itu ternyata membuktikan ia mahu bergerak seiring dengan dasar ekonomi digital negeri ini. Aplikasi ini akan mengintegrasikan semua perkhidmatan di bawah satu platform secara bersepadu. Ucapkan cabas dan tahniah kepada JAIS kerana telah menyambut seruan di bawah dasar ekonomi digital Kerajaan Negeri Sarawak melalui pewujudan aplikasi penyampaian perkhidmatan secara dalam talian seperti e-masjid iaitu pengurusan hal ehwal masjid, e-hidayah pendaftaran perislaman, e-dakwah pengurusan tauliah dan lain-lain, e-munakahat pengurusan nikah, cerai dan rujuk, Lipmas pengurusan perpustakaan, dan kemuncak kepada pencapaian inisiatif kerajaan elektronik JAIS ialah pelancaran aplikasi Hikmat Islam Sarawak Kiswa pada tahun 2020 yang mengintegrasi semua aplikasi dalam talian JAIS dengan beberapa tambahan aplikasi baru serta jaringan aplikasi agensi Islam yang lain. Kata Abang Johari, dengan aplikasi tersebut, ia akan memudahkan tugas harian kaki tangan JAIS di samping memudahkan masyarakat yang memerlukan perkhidmatan JAIS. Dalam masa sama, Abang Johari memberitahu, kerajaan juga menjaga kepentingan semua pihak, termasuk agama-agama yang lain di negeri ini. Maka unit hal ehwal agama-agama lain, UNIFO, diberikan hak sewajarnya untuk memelihara keharmonian hidup serta menzahirkan prinsip adil dan saksama. Saya berharap JAIS dan juga agensi Islam yang lain di negeri Sarawak ini akan terus meningkatkan lagi usaha dalam mendapatkan syiar Islam dan dalam masa yang sama mendapat melihara keharmonian. Usah khawatir hantar anak ke sekolah apabila sesi itu dibuka semula esok. Menurutnya, Kerajaan Sarawak menerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dan Jabatan Pendidikan sentiasa memastikan setiap garis panduan dan prosedur operasi standard SOP pembukaan sekolah dipatuhi. Menyedari pendidikan main peranan penting dalam mencorak masa depan, kata Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumi Putera, aspek keselamatan juga perlu diutamakan.
Untuk itu, kerjasama semua pihak amat penting bagi memastikan setiap pelaksanaan SOP dapat berjalan lancar. Sebelum ini, sesi persekolahan di daerah Kuching, Padawan dan Serian terpaksa ditangguhkan susulan peningkatan kes COVID-19 di kawasan tersebut. Sementara itu, tinjauan kami mendapati rata-rata ibu bapa tidak mempunyai masalah untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Malah sesi pembelajaran dan pengajaran di sekolah disifatkan lebih efektif. Okey, pendapat saya jika Isnin ini hantar anak ke sekolah tak ada masalah selagi mana SOP dipatuhi. Lagipun kalau di rumah tak dapat nak fokus, anak-anak lebih banyak bermain. Jadi di sekolah saya rasa lebih fokus pada pembelajaran anak-anak. Itu yang sepatutnya lah bagi pendapat peribadi saya lah. Perkembangan COVID-19 di Sarawak hari ini tiada kes positif direkodkan di Sarawak. Ia menjadikan jumlah kes positif secara keseluruhan kekal 682 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataannya hari ini turut mendedahkan bahawa kluster JT ditamatkan sejak dikesan 19 Julai lalu. 2 kes positif direkodkan dari kluster berkenaan dan telah discharge daripada hospital. Untuk rekod, seramai 68 kontak telah disaring membabitkan warga tempatan dan bukan warga negara Malaysia. Setakat ini masih terdapat 7 kluster yang masih aktif. Belia pewaris masa depan negara. Itu definisi tepat pembangunan modal insan dalam kalangan belia hari ini. Menteri Belia dan Sukan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pemerkasaan golongan sasar itu menjadi keutamaan dalam menerapkan nilai kepimpinan yang tinggi serta berdaya saing. Penglibatan golongan itu dalam program belia juga diyakini mampu mengasah bakat kepimpinan sekaligus merealisasikan hasrat kerajaan dalam melahirkan peneraju masa depan. Malah ia secara tidak langsung meningkatkan fahaman belia terhadap panduan, harapan dan matlamat kerajaan selain memperkukuh jati diri mereka sebagai bakal pemimpin. Beliau berkata demikian program Jelajah Belia Sarawak 2020 di Miri pada Sabtu. Program Jelajah Belia Sarawak 2020 sebelum ini terpaksa ditunda susulan pandemik COVID-19 dan diteruskan mengikut kelaziman baharu di beberapa daerah lain yang terlibat di negeri ini. Kerajaan Sarawak memperuntukkan RM2 juta bagi menyediakan tapak tanah perkuburan baharu di hujung Jalan Baji, Serike. Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh berkata, struktur tanah perkuburan yang sedia ada semakin mendap dan perlu dinaik taraf segera. Ia melibatkan proses penimbusan tanah dan membaiki fasiliti tapak perkuburan agar lebih selamat. Kubur Melayu di Serike ini sudah hampir ke tahap yang kritikal. Jadi oleh sebab itulah Yang Amat Berhormat setelah saya memohon bercerita dengan beliau keadaan kubur di Serike, beliau setuju untuk menyediakan tapak 10 hektar untuk kubur baru di Serike, iaitu di hujung Jalan Baji ataupun seperti Sungai Sentebuk, apa yang kita panggil Sungai Sentebuk, yang seluasnya ialah 10 hektar. Yang mana seterusnya beliau juga setuju untuk menyediakan peruntukan 2 juta untuk membangunkan kubur. Seperti yang kita tahu, tempat itu ialah kata orang acap, di rendah lah. Jadi kita perlu membuat timbusan dengan kelih, dengan tanah dan sebagainya lah. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang menyeru agar pembangunan infrastruktur umat Islam di kampung tersebut dijaga dengan sebaiknya. Apa jua fasiliti yang dibina harus dijadikan asas kepada kesatuan dan amalan bertanggungjawab dalam komuniti.
Beliau berkata demikian selepas menjalankan aktiviti gotong royong membersih tanah perkuburan Islam Sarike sempena sambutan Jubli Mutiara yang ke-30 peringkat bahagian pada Ahad. Sementara itu, pengumuman mengenai tapak baharu tanah perkuburan Islam di Kampung Baji Sarike turut dapat respon positif masyarakat setempat. Saya merasa sungguh gembira dan berbangga kerana Kerajaan Negeri telah menyediakan tapak perkuburan baru di tempat kami ini di Sarike dan akan memberi manfaat kepada seluruh penduduk Islam di sini dan saya berharap usaha ini akan berterusan untuk jangka masa panjang. Sektor pertanian merupakan penentu masa depan negara dan tidak mustahil dengan sumber dan keluasan tanah yang ada, Sarawak bakal menjadi negeri pengeksport pada masa depan, pada masa akan datang. Kata Adun Serembu Mirosimo, Projek Agriculture Facilitation Fund AFF bakal menggerakkan petani ke tahap yang lebih tinggi. Ini kerana menurutnya kerajaan telah memperuntukkan sejumlah dana bagi membantu warga tani memperluaskan pasaran serta mengembangkan hasil tani mereka. Kerajaan sudah ada membantu, duit sudah ada, kepakaran sudah ada. Jadi bersama kita merebut peluang yang sudah tersedia luas ini. Ya, itu yang kita mau. Jadi untuk kawasan Dun Serembu di bawah AFF kita telah menyediakan 6 projek. Kita tidak memberi in-kind seperti baja, racun dan sebagainya. Karena itu sudah perkara biasa yang dilakukan oleh Jabatan Pertanian puluhan tahun dahulu. Dan kita tidak melihat impak yang kepada masyarakat, impak yang kepada industri pertanian itu sendiri. Jadi kita telah mewujudkan kluster-kluster pertanian berdasarkan komoditi-komoditi tertentu. Sebab itu kita wujudkan 6 kluster utama di bawah peruntukan AFF supaya kluster-kluster ini nanti akan menjadi katalis pembangunan pertanian di kawasan Dun Serembu. Antara projek yang dilaksanakan adalah projek tanaman nanas MD2, projek tanaman kopi, projek tanaman baby corn, projek tanaman halia, projek ternakan lembu dan projek penanaman padi sawah. Keterujaan turut dirasai berserta projek AFF di mana ilmu yang diperolehi akan dimanfaat untuk meningkatkan sektor pelancongan di Merembeh. Sebenarnya bila dah dapat kita dapat grant ni, kita terasa teruja sangat. Kita tidak menyangka yang kita orang akan terpilih, and then saya harap ilmu yang kita belajar dan lawatan and then yang akan dicurahkan nanti dapat membantu lebih lagi dari sistem ekonomi dan perancangan terdapat di kampung kami orang. Tuai rumah perlu terus main peranan dalam pembangunan masyarakat, terutama dalam sosial keselamatan dan pendidikan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pakan Tan Sri William Mawan Ikom berkata, sesebuah komuniti bukan sekadar perlu maju dari aspek pembangunan fizikal, tetapi aspek lain termasuk sasiah diri dan perihal kesihatan. Bercakap pada mesyuarat tahunan Persatuan Tuai Rumah Daerah Pakan, Mawan menggesar agar tuai-tuai rumah di kawasan itu agar mengeratkan perpaduan dan kerjasama bagi memastikan segala rancangan pembangunan kerajaan dapat dilaksanakan dengan lebih sempurna. Menurutnya, kawasan Pakan akan terus dibangunkan melalui pelan jangka panjang kerajaan yang sekaligus akan memberi manfaat kepada komuniti setempat. Ini saya Ala Tenor, jumpa lagi.